Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Arif dalam 15 minit MMTV edisi 30 September 2022. Akhirnya diselamatkan. Ejen kosmetik Rosna Zirah Muhammad Naim atau Azi berusia 36 tahun yang dilarikan ke Thailand lebih 2 minggu lalu berjaya diselamatkan polis dari satu lokasi di Thailand menerusi kerjasama kedua-dua negara. Insiden penculikan pada siang hari yang tular menerusi rakaman CCTV itu mendapat liputan meluas media tempatan berikutan keberanian penjenayah melarikan mangsa dari rumahnya di Tumpat Kelantan pada 13 September lalu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun mengesahkan mangsa berada dalam keadaan selamat dan urusan menyelamatkan Azi tidak melibatkan pembayaran sebarang wang tebusan. Azi dikatakan akan dibawa pulang ke rumahnya di Kelantan untuk bertemu ahli keluarga dalam masa terdekat. Tambah Zaki lagi, polis akan terus melakukan tangkapan terhadap mereka yang terlibat dalam kes berkenaan meskipun mangsa berjaya diselamatkan. Selain sindiket dadah yang dipercayai terlibat dalam kes itu akan disiasat secara berterusan. Sebelum ini, seramai 7 lelaki yang dikaitkan dengan penculikan Azi termasuk suami mangsa dan seorang wanita telah ditahan bagi membantu siasatan yang didakwa ada kaitan dengan kegiatan pengeradan dadah. Kakak kepada Azi ketika ditemui wartawan utusan Malaysia memberitahu dia sekeluarga pada awalnya ragu-ragu dengan berita penemuan adiknya malam tadi. Namun mereka sekeluarga bersyukur dan tidak sabar menunggu kepulangan adiknya yang dikhabarkan berada dalam keadaan selamat. Keluarga mangsa turut merakamkan penghargaan kepada pihak polis atas kejayaan membawa pulang Azi. Waris Sultan Sulu, Sultan Jamalul Kiram II dilaporkan dalam proses mengemukakan permohonan kepada Mahkamah Belanda untuk menyita aset-aset Malaysia di negara itu yang bernilai berbilion ringgit. Firma guaman British Grace in Square dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya mengemukakan petisyen exequatur kepada Mahkamah Rayuan The Hague dan meminta keputusan timbang tara bertarikh 28 Februari 2022 diiktiraf di Belanda selain akan membuat makluman rasmi kepada kerajaan Malaysia dalam masa terdekat. Waris Kesultanan Sulu pada Julai lalu melakukan tuntutan berjumlah 62.59 bilion ringgit kepada Malaysia dan telah merampas 2 anak syarikat Petronas di Azerbaijan. Petronas kemudiannya mengesahkan rampasan tersebut namun menegaskan telah melupuskan semua aset di Republik Azerbaijan. Waris Kesultanan Sulu menerima bayaran RM5,300 setahun berdasarkan kepada perjanjian yang dibuat antara Sultan Jamalul Ahlam Kiram dengan 2 pedagang Eropah pada 22 Januari 1878. Malaysia meneruskan bayaran berkenaan apabila Sabah membentuk Malaysia pada 1963 bersama Singapura, Sarawak dan Tanah Melayu. Bagaimanapun, Putrajaya menghentikan bayaran berkenaan selepas 200 anggota militan yang merupakan pengikut Jamalul Kiram III menceroboh Sabah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berjaya membongkar kartel yang dipercayai memonopoli tender projek di Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA hasil serbuan di pejabat pihak berkuasa tempatan Ahad lepas. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata 9 individu termasuk beberapa kaki tangan MBSA dan seorang pegawai kanan ditahan bagi membantu siasatan. Hasil siasatan mendapati pegawai kanan berkenaan menerima habuan dengan nilai puluhan ribu ringgit. Bagaimanapun, SPRM sedang menyiasat modus operandi sebenar kegiatan tersebut serta muslihat sebuah syarikat yang mengawal 30 syarikat lain untuk mendapatkan projek di MBSA. Fasa peralihan monsun dijangka bermula 3 Oktober ini dan bakal berterusan sehingga November. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Muhammad Helmi Abdullah berkata, fasa peralihan monsun ini mampu menyebabkan keadaan cuaca ekstrim dalam waktu singkat dan berpotensi menyebabkan banjir kilat di beberapa kawasan.
Tambahnya, rantau negara ini akan menerima tiupan angin lemah daripada pelbagai arah yang sesuai untuk kejadian ribut petir yang lazimnya membawa hujan lebat beserta angin kencang dalam jangka masa singkat. Kejadian ini berlaku terutamanya pada waktu petang dan awal malam di kebanyakan kawasan di negeri-negeri pantai barat dan pedalaman Semenanjung, Barat Sabah serta Tengah Sarawak. Beliau turut menasihati orang ramai untuk berwaspada ketika fasa peralihan monsun dan sentiasa peka dengan ramalan mahupun amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Gajinya membawa kepuasan tak terhingga. Nikmati kepuasan hari ini. Gajinya puas. Bersua kembali, seorang lelaki warga asing bertindak membunuh diri selepas menikam teman wanitanya di perut beberapa kali di balkoni aras 8 apartmen Taman Kilangin, Sungai Pinang. Polis mengesahkan kematian warga Myanmar itu ditemui dalam keadaan berlumuran darah dan mayat lelaki itu berusia 30-an ditemui di kawasan parkir tingkat bawah kediaman berkenaan pada pukul 8 malam. Timbalan Ketua Polis Daerah Timur Laut Superintendent V. Saravanan berkata, saksi kejadian iaitu rakan mangsa memberitahu dia dan mangsa pulang dari tempat kerja di sebuah kilang emas dan secara tiba-tiba suspek datang memeluk mangsa. Menurutnya, lelaki itu kemudiannya menutup mulut mangsa dan melakukan pembunuhan dan saksi cuba menyelamatkan mangsa namun ditolak oleh suspek. Suspek kemudian bertindak terjun daripada tingkat 8 dan maut di lokasi kejadian. Mayat kedua-dua warga asing itu dihantar ke Hospital Pulau Pinang untuk proses bedah siasat. Seorang lelaki ditahan bersama 3 laras senapang angin buatan sendiri dan sepucuk pistol tiruan dalam serbuan op tapis khas di sebuah rumah di Taman Mewah Jaya, Setiawan, Isnin lalu. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Yusri Hassan berkata, serbuan pada pukul 12.30 tengah malam itu turut merampas satu balang gas yang diubah suai, satu pasang gari bersama sarung dan 2 anak kunci gari. Katanya pihaknya menemui sebungkus plastik lut sinar mengandungi dadah dipercayai jenis metafetamin seberat 6.34 gram bernilai RM350. Berdasarkan soal siasat, lelaki terbabit memberitahu bahawa senapang angin yang dirampas itu buatannya sendiri dan belajar cara-cara membuat senjata itu sejak sebulan lalu di YouTube. Ujian saringan air kencing mendapati suspek positif dadah dan mempunyai satu rekod kesalahan lampau bersabit kes narkotik. Suspek direman 3 hari untuk siasatan mengikut Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 36-1 Akta Senjata 1960. Hutang dengan pihak majikan dipercayai punca seorang lelaki dilarikan secara paksa. Adegan yang tular di laman sosial itu turut dirakam orang awam yang melihat kejadian tersebut. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Farouk Ishak berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan sekitar pukul 5.03 petang berhubung kes terbabit dan mendapati mangsa ada seorang ahli perniagaan tempatan berusia 38 tahun. Dalam kejadian semalam, mangsa sedang makan seorang diri di sebuah restoran sebelum didatangi sekumpulan suspek lelaki tempatan yang telah menarik dan memaksa mangsa masuk ke dalam kenderaan Velfire putih. Mangsa menjerit meminta tolong dan cuba untuk melarikan diri namun tidak berjaya dilarikan sebelum dilepaskan di Klang. Sementara itu, usaha mengesan suspek yang telah dikenal pasti sedang giat dijalankan dan kes disiasat di bawah Seksyen 365. Sebuah portal makanan terkenal Taste Atlas yang berpangkalan di Croatia meletakkan roti canai di kedudukan pertama dalam senarai makanan jalanan terbaik dunia. Memperkenalkan roti canai sebagai roti tradisional Malaysia, deskripsi portal ini juga roti canai mempunyai tekstur dalaman yang lembut dan lapisan luar yang rangup.
Berkongsi resipi asal, hidangan ini dibawa dari buruh India yang berhijrah ke negara ini puluhan tahun lalu. Dengan skor 4.9, roti canai mengalasi makanan jalanan dari negara Filipina dan Jepun yang masing-masing menduduki tempat kedua dan ketiga. Portal Taste Atlas memfokuskan pada kajian terhadap makanan setempat, tradisional dan asli untuk pengembara. Gardenia membawa kepuasan tak terhingga. Nikmati kepuasan hari ini. Gardenia Puas. Bertemu kembali. 3 orang maut dan 15 lagi hilang dalam tragedi jambatan runtuh di negeri Amazonas, utara Brazil kemarin. Jabatan Bomba Amazonas memaklumkan bahawa operasi mencari mangsa yang hilang dijalankan selepas jambatan berkenaan di lebuh raya BR319 dekat Bandar Crero runtuh pada Rabu lalu. Jabatan itu memaklumkan 14 mangsa lain turut cedera dan tragedi itu turut membabitkan beberapa buah kenderaan yang sedang melintasi jambatan tersebut. Beberapa saksi kejadian mendakwa jambatan itu mengalami keretakan sebelum tiba-tiba runtuh. Kejadian itu menyebabkan penduduk terpaksa menyeberang sungai Kuruka menggunakan sampan dan orang ramai dinasihatkan menjauhi kawasan kemalangan sehingga jambatan itu kembali dibaik pulih. Kita ke berita ekonomi. Kira-kira 99% dagangan ekspor Turkiye ke Malaysia akan menikmati tempoh bebas cukai bermula 1 Januari 2023. Persetujuan yang dibuat pada Mesyuarat Majlis Ekonomi dan Perdagangan Bersama di bawah Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia-Turkiye MTFTA turut memberi manfaat kepada hampir 86% ekspor Malaysia ke negara berkenaan. Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang turut mempengerusikan mesyuarat berkenaan memberitahu pengembangan skop MTFTA mampu meningkatkan aliran silang pelaburan serta mobiliti profesional antara Malaysia dan Turkiye. Dalam mesyuarat sama, kedua-dua negara turut membincangkan isu berkaitan perdagangan dua hala dan kerjasama ekonomi, termasuk memperkukuhkan lagi kerjasama dalam sektor perindustrian seperti industri halal serta langkah anti lambakan untuk mencegah persaingan tidak adil. Bank Negara Malaysia BNM dijangka meningkatkan kadar dasar semalaman OPR sehingga 3.50% memandangkan bank pusat itu terus mengetatkan dasar monetary. HSBC Global Research dalam nota kajiannya turut menjangkakan kenaikan sebanyak 25 mata asas lagi hasil mesyuarat Jawatankuasa Dasar Monetary BNM pada November 2022. Senario berkenaan sekaligus menjadikan OPR negara naik sebanyak 2.75% menjelang akhir 2022. Nota kajian sama turut mengunjurkan 3 lagi kenaikan dalam tempoh separuh pertama 2023 menjadikan OPR mencecah paras tertinggi dalam sejarah sebanyak 3.50%. Tiada layanan istimewa dan perlu membuat permohonan. Itu jawapan tegas yang diberikan Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'rani Muhammad terhadap hasrat Perak FC untuk membangunkan sebuah stadium dan pusat latihan di Chepor. Tambahnya, Perak FC juga perlu menunggu giliran selepas mengemukakan permohonan kepada pejabat tanah dan galian seperti pihak lain. Bagaimanapun, menurut beliau, sehingga kini kerajaan negeri belum menerima sebarang permohonan rasmi daripada kelab berkenaan. Sebelum ini, Perak FC menyatakan hasrat untuk memiliki sebuah stadium dan pusat latihan sendiri bagi menyediakan prasarana terbaik kepada pemainnya sebagai usaha membawa kembali pasukan itu ke puncak kegemilangan. Pengerusi Perak FC, Datuk Seri Muhammad Azim Muhammad Zabidi berkata, terdapat tanah kosong di sekeliling pusat latihan pasukan di Chepor yang dilihat sesuai untuk dibangunkan sebagai pusat latihan baharu selain hotel, pusat fisioterapi, gimnasium dan kemudahan lain yang diperlukan pemain.
Baiklah, sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 1 Oktober 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.